Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Pada hari ini kita nak buat perbincangan praktis formatif 1.1 dalam buku teks tingkatan 5 KSSM muka surat 6. Ini adalah dalam subtopik 16.1 organisasi tisu tumbuhan. Kita imbas balik apakah standard pembelajaran untuk kandungan 16.1 iaitu murid dapat berkomunikasi tentang jenis tisu tumbuhan dan fungsi utamanya. Jom kita bincangkan jawapan untuk praktis formatif 1.1. Ada 3 soalan dalam buku teks ini. Soalan yang pertama, nyatakan satu contoh sel yang diubah suai daripada tisu epidermis. Jika para pelajar dapat perhatikan dalam rajah di sebelah, ini adalah keratan rentas daun, di mana atas sekali kita ada lapisan kutikel yang bertindak sebagai lapisan seperti lilin. Lapisan ini akan mengurangkan kadar kehilangan air melalui proses transpirasi. Diikuti di bawah mempunyai sel-sel epidermis. Ia berada di bahagian atas daun, maka namanya adalah sel epidermis atas. Jadi, ini adalah tisu epidermis atas. Banyak-banyak sel yang sama akan membentuk tisu. Sel epidermis atas, jika para pelajar dapat perhatikan, tidak mempunyai kloroplas. Jadi ia luksina untuk membolehkan cahaya matahari dapat sampai dengan maksimum ke bahagian tisu mesofil palisad yang berada di bawah tisu epidermis atas. Kemudian kita ada tisu epidermis bawah. Tisu epidermis bawah ini antaranya ia akan diubah suai menjadi sel pengawal. Lepas ini cikgu akan tunjukkan rajah yang lebih jelas untuk bentuk sel pengawal. Dan juga akan ada terbentuknya sel akar rambut. Jadi soalan meminta satu contoh sel yang diubah suai daripada tisu epidermis. Maka para pelajar ada beberapa jawapan yang para pelajar boleh bagi. Pertamanya adalah sel epidermis atas. Jika para pelajar tengok di sini soalan, nyatakan satu contoh sel yang diubah suai daripada tisu epidermis, dia hanya minta satu contoh sel sahaja. Tetapi yang diubah suai daripada tisu epidermis. Tetapi di sini cikgu sertakan juga dengan penerangan kepada contoh sel tersebut. Jadi ini adalah ulang kaji untuk subtopik yang telah kita belajar sebelum ini. Tapi untuk cara menjawab adalah agak berlainan dengan skema yang cikgu paparkan di sini. Contoh soalan dia hanya tanya contoh sel. Jadi memadai dengan para pelajar menjawab sel pengawal ataupun sel akar rambut. Tetapi jika soalan itu minta pelajar terangkan satu contoh sel yang diubah suai daripada tisu epidermis, maka pelajar kena bagi penjelasan penerangan yang ada di bawah ini. Jadi kita buat ulang kaji sel epidermis atas yang mana ia telah diubah suai daripada sel tumbuhan yang biasa. Di mana biasanya sel tumbuhan ni dia ada kloroplas. Tetapi untuk sel epidermis atas tiada kloroplas. Menyebabkan ia luksina. Sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadi, supaya lebih banyak cahaya matahari dapat sampai ke bahagian tisu mesofil palisad. Jika anak-anak pelajar perhatikan di sini, tisu mesofil palisad, sel mesofil palisad ni berbentuk menegak. Kedudukannya rapat-rapat antara satu sama lain
dan mempunyai banyak kloroplas kerana kawasan ini menerima paling banyak cahaya matahari. Jadi apabila adanya adaptasi sebegitu, maka lebih cahaya matahari dapat diserap, lebih fotosintesis dapat dijalankan, lebih glukosa akan dihasilkan. Jadi selain daripada pelajar boleh jawab sel epidermis atas, pelajar juga boleh memberi contoh sel untuk sel epidermis bawah seperti sel pengawal dan sel akar rambut. Sel pengawal ni bentuknya seperti ginjal dan dia ada sepasang. Maksudnya ada dua sel pengawal. Fungsi sel pengawal untuk mengawal bukaan stoma. Dan yang penting pada sel pengawal ada kloroplas. Jadi sel pengawal ini boleh menjalankan fotosintesis. Berbeza dengan sel epidermis atas yang mana tiada kloroplas. Begitu juga dengan sel-sel epidermis bawah yang lain yang tidak diubah suai menjadi sel pengawal. Sel epidermis yang bersebelahan dengan sel pengawal, contohnya cikgu tunjukkan di sini, ini sel epidermis bawah yang berada bersebelahan dengan sel pengawal, ia tiada kloroplas. Jadi sel epidermis bawah yang lain, dia tak dapat menjalankan fotosintesis. Berbeza dengan sel yang telah diubah suai daripada sel epidermis bawah, iaitu sel pengawal, dia ada kloroplas. Maka dia boleh menjalankan fotosintesis. Kemudian ada sel epidermis bawah yang diubah suai menjadi sel akar rambut. Ia mempunyai unjuran sel yang memanjang. Kenapa? Untuk menambahkan jumlah luas permukaan bagi meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Cikgu nak tekankan di sini, jawapan yang dipaparkan di sini ia tidak, cara menjawabnya masih lagi tidak mengikuti cara menjawab untuk SPM. Tetapi ini adalah untuk ulang kaji kita. Jadi bila para pelajar nak jawab soalan untuk peperiksaan untuk SPM, pelajar elakkan menggunakan dash, elakkan menggunakan bullet, elakkan menggunakan numbering. Pelajar jawablah seperti esei biasa, iaitu jika soalan terangkan contoh sel yang diubah suai daripada tisu epidermis, pelajar boleh tulis macam ini. Contoh sel ialah sel pengawal. Noktah. Sel pengawal fungsinya untuk mengawal bukaan stoma. Sel pengawal mempunyai sepasang dan ia berbentuk seperti ginjal. Pelajar elakkan guna dash, gunakan bullet dan gunakan numbering. Jadi slide yang cikgu tunjukkan ini hanyalah untuk kita membuat ulang kaji untuk topik yang telah kita belajar. Jadi cikgu selitkan juga di sini struktur-struktur yang lain. Contoh seperti xylem dan phloem. Xylem ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral. Manakala phloem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan kedua-dua ini kita panggil sebagai berkas vaskula. Vaskula ini dia terlibat dalam pengangkutan dalam tumbuhan. Di bawah mesofil palisat kita ada bahagian tisu mesofil berspan, sel-sel mesofil berspan. Di mana di sini para pelajar nampak dengan jelas bentuknya tidak tetap dan kedudukannya jauh antara satu sama lain, bagi mewujudkan ruang antara sel untuk pertukaran gas respirasi, gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Ini adalah contoh gambar sel pengawal. Jika para pelajar boleh lihat, bentuknya adalah seperti ginjal dan ia adalah sepasang. Ada dua sel pengawal yang mengawal bukaan dan penutupan liang stoma. Di sini ini adalah rajah untuk stoma yang terbuka dan ini adalah rajah untuk stoma yang tertutup. Jadi dalam sel-sel pengawal ini mempunyai kloroplas. Ini adalah
karakter rentas daun, cikgu nak tunjukkan di mana letaknya stoma. Jadi di bahagian bawah ini yang warna kelabu ini, bahagian bawah warna kelabu ini yang tisu epidermis bawah. Yang warna kelabu di bahagian atas ini adalah tisu epidermis atas. Okey, atas tisu epidermis ni adanya kutikel, tapi atas ni ada kutikel cuma tak ditunjukkan di atas ini. Ini adalah tisu epidermis atas, ini tisu epidermis bawah, di mana ini adalah stoma yang dikawal bukaan dan penutupannya oleh sepasang sel pengawal. Ia adalah untuk kemasukan gas respirasi iaitu gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Ini adalah gambar raja untuk sel akar rambut. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, ia mempunyai unjuran yang panjang. Jadi ini adalah sel yang masih lagi belum menjadi sel akar rambut. Proses pertumbuhan hujung akar menunjukkan jenis sel dalam setiap proses. Jadi ini adalah sel tumbuhan yang telah mengalami mitosis membentuk sel-sel baharu. Kemudian sel ini dia akan berkembang dengan mempunyai vakum yang besar. Nanti kita akan belajar tentang zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Cuma di sini cikgu nak tunjukkan gambar untuk sel akar rambut. Ini adalah sel akar rambut. Kenapa menjadi begini? Selepas ia mengalami mitosis membentuk sel baharu di zon pembahagian sel, ia akan mengalami pemanjangan sel di zon pemanjangan sel membentuk sebegini, semakin besar dan mempunyai vakum yang besar, dan apabila mengalami pembezaan dan pengkhususan sel di zon pembezaan sel, maka ia akan membeza menjadi sel akar rambut. Dalam slide ini ditulis sel rambut akar, tetapi kita kena rujuk kepada buku teks kerana buku teks menggunakan sel akar rambut. Jadi apa-apa istilah kita kena rujuk kepada buku teks. Jadi yang kamu nampak panjang-panjang ni lah rambut akar. Jadi apa itu pembezaan? Dia berbeza daripada segi bentuk dan struktur. Apa itu pengkhususan? Dia berbeza daripada segi fungsi. Daripada sel tipikal, sel tumbuhan tipikal yang biasa, ia membeza, mengkhusus menjadi sel akar rambut. Maksudnya bentuk dan struktur dah berbeza daripada sel tumbuhan yang lain, yang biasa, yang tipikal ini. Tipikal tu maksudnya yang biasa. Kemudian fungsinya juga telah upgrade lah untuk menyerap lebih air dan juga garam mineral. Jadi cikgu harapkan jelas ya penjelasan untuk nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Terangkan perbezaan antara tisu parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Jadi di sini telah diletakkan gambar ya untuk rujukan kamu. Jika kamu perhatikan, ketiga-tiga tisu ini mempunyai struktur bentuk yang berbeza. Tisu parenkima, tisu kolenkima dan juga tisu sklerenkima. Di mana kamu boleh nampak penebalan lignin pada dinding sel adalah berbeza. Cuba kamu lihat kepada contoh raja tisu parenkima. Perhatikan dengan betul-betul. Apa yang kamu nampak daripada dinding sel untuk tisu parenkima? Ya, tisu parenkima, dinding selnya adalah nipis. Betul tak? Tengok, perhatikan dengan betul-betul. Dinding selnya adalah nipis. Lepas itu, fungsi tisu parenkima ni untuk menyimpan kanji, protein dan air. Tisu ini juga boleh menjalankan proses fotosintesis. Kemudian kita ada tisu kolenkima. Okey, cuba pelajar perhatikan tisu kolenkima. Kemudian kita ada tisu sklerenkima.
Tisu parenkima tadi, seperti yang cikgu maklumkan, mempunyai dinding yang nipis dan bakul yang besar. Baiklah, tisu parenkima ini juga ia akan memberi sokongan dan bentuk kepada tumbuhan herba. Yang kedua, tisu kolenkima. Jika pelajar di sini tak berapa jelas gambar, tapi biasanya kalau nak ditanya dalam soalan SPM, rajahnya adalah lebih jelas di mana tisu kolenkima ni dinding sel menebal secara tidak sekata, terutama pada bahagian bucu. Ia juga memberi sokongan kepada tumbuhan herba, batang muda dan juga petiol. Jadi para pelajar boleh rujuk balik kepada bab 2 tingkatan 4 biologi KSSM. Ketiga, tisu sklerenkima. Yang ini gambarnya jelas, iaitu dinding selnya ditebalkan dengan seragam oleh lignin, memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Perkataan mekanikal itu sangat penting. Jadi biasanya soalan dalam SPM dia akan mengelakkan untuk membandingkan antara 3 perkara. Biasanya 2 sahajalah. Contoh, dia suruh kamu bezakan antara tisu parenkima dan juga tisu kolenkima. Jadi kamu tulislah di sini perbezaan kan. Bila perbezaan paling senang kita buat dalam bentuk jadual. Kita buat terus. Okey, tisu parenkima. Maaflah tulisan teacher tak berapa cantik bila menggunakan drawing tablet. Dah terlebih dah ni. Patutnya jangan lebih duduk dalam ni je. Adjust. Okey, kemudian kita ada tisu sklerenkima. Lepas tu kita bagilah apa dia punya point-point dia. Tapi jangan buat dash, jangan buat numbering jawab sahaja dalam bentuk ayat yang lengkap. Jadi untuk skema jawapan, cikgu tak buat dalam bentuk jadual sebab ini hanyalah sebagai revision sahaja. Cikgu tak ajar lagi teknik nak menjawab untuk soalan SPM. So ini kamu just buat ulang kaji untuk subtopik yang kita dah belajar. Di mana kalau tisu parenkima, dinding selnya nipis. Jadi bila kamu nak buat jadual nanti, kamu kena cari yang setara. Jika bercakap tentang dinding sel, untuk tisu kolenkima juga, kamu kena bercakap tentang dinding sel yang menebal secara tidak seragam pada bucunya. Jika sklerenkima, dinding sel yang menebal dengan seragam oleh lignin. Untuk tisu parenkima, menyimpan kanji dan gula. Ini adalah fungsi untuk tisu kolenkima. Dan dia parenkima ni juga, jadi ini juga boleh kita bagi sebagai persamaan lah. Persamaan. Iaitu tisu parenkima ni memberi sokongan kepada tumbuhan herba. Tisu kolenkima juga memberi sokongan kepada tumbuhan herba. Tisu sklerenkima juga memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Jadi kita boleh buat persamaan di mana jika soalan minta persamaan antara tisu parenkima dan tisu kolenkima, kamu jangan lupa untuk tulis perkataan kedua-duanya. Jadi kedua-duanya memberi sokongan kepada tumbuhan herba. Nanti kita akan ada slot untuk teknik menjawabnya. Kemudian soalan yang ketiga untuk praktis formatif 1.1 di mana soalannya berbunyi bagaimana struktur xilem dapat diadaptasi dengan fungsinya. Jadi xilem ni ada 4 jenis sel. Yang paling utama adalah sel xilem ataupun salur xilem. Yang kedua sel trakit. Kalau kamu tengok bentuk sel trakit dengan sel atau salur xilem ni sangat jelas berbeza kan? Di mana sel trakit ni hujungnya lebih runcing. Baiklah, apa fungsi xilem? Mengangkut air dan garam mineral. Ia adalah tisu vaskular. Tisu yang terlibat dalam pengangkutan. Jadi, ingin cikgu tekankan lagi sekali di sini, nota jawapan yang dipaparkan dalam slide ini tidak menepati cara kamu nak menjawab soalan SPM yang itu cikgu akan bincangkan untuk slot seterusnya
Ini adalah sekadar untuk kita buat ulang kaji apa yang telah kita belajar. Jadi untuk saloxylem, adaptasi untuk fungsi pengangkutan. Adaptasi ni kita nak tingkatkan lagi fungsi dia dalam pengangkutan. Saloxylem ni terdiri daripada sel-sel mati yang berongga. Apa maksud sel-sel mati ni? Maksudnya dia tiada organel. Organel telah terurai dan dia juga tiada sitoplasma. Ini menyebabkan ia menjadi berongga. Senanglah untuk mengangkut air dan garam mineral lepas ni. Sel-sel ini terbuka pada kedua-dua hujung dan bersambung membentuk tiub halus panjang dan berterusan. Ini penting ya bila kita nak menjawab soalan SPM. Kalau tiada berterusan ni, kemungkinan kita akan kehilangan markah. Bagi memastikan pengaliran air berterusan. Kemudian kamu bayangkan saloxylem ni dia mengangkut air yang bertekanan tinggi. Jadi ia akan mudah nak ranap, mudah nak kempis. Jadi untuk menguatkan, memberi sokongan, kekuatan mekanikal kepada saloxylem ni, maka dinding saloxylem ni ditebalkan oleh lignin yang kalis air. Yang paling penting, lignin, ditebalkan oleh lignin. Penebalan dinding saloxylem oleh lignin ni ada banyak cara. Ada berpit, ada spiral, ada macam-macam. Okey, untuk memberi sokongan mekanikal, perkataan mekanikal ni sangat penting. Tak ada mekanikal ni sebab sokongan ni dia luas sangat. Adakah sokongan moral yang diberi oleh lignin? Jadi kena bagi tahu. Sokongan mekanikal dapat mencegah saloxylem daripada ranap semasa mengangkut air. Kenapa? Untuk menahan tekanan air. Seterusnya, saloxylem ini berongga, halus, berterusan, kukuh dan kalis air memudahkan pengaliran air berterusan dari akar ke daun. Jadi contoh soalan sebeginilah. Terangkan bagaimana adaptasi saloxylem dalam menjalankan fungsinya. Jadi para pelajar antaranya boleh memberi jawapan. Dinding saloxylem ditebalkan oleh lignin yang kalis air. Penerangan dia apa? Penebalan dinding saloxylem oleh lignin memberi sokongan mekanikal dan mencegah saloxylem daripada ranap semasa mengangkut air. Jika boleh, pelajar jangan membuat ayat terlalu panjang. Okey, contohnya macam ni. Pelajar tulis penebalan dinding saloxylem oleh lignin memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan ataupun kepada xylem kan. Noktah. Buat ayat baru, ini juga akan mencegah saloxylem daripada ranap semasa mengangkut air untuk menahan tekanan air yang tinggi. Itu cara kita nak jawab lah. Supaya kalau boleh satu ayat tu hanya ada satu poin. Memudahkan pemeriksa nak write kertas kita, nak tanda, nak bagi kita markah. Okey Trakit pula, sel trakit. Sel trakit tadi dia runcing pada hujung kan. Sel mati yang ada banyak liang pit pada dindingnya. Jadi membolehkan air ni bergerak ke sisi jugalah. Dinding ditebalkan oleh lignin kecuali pada pit, membentuk saluran tiub berongga dengan hujung tirus yang tertutup. Air dan mineral mengalir, typing error, dari satu trakit ke trakit lain melalui pit. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan belajar 16.2. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.